وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadhil Tuan Imam, dikasihi sahabat-sahabat yang daripada kumpulan Hijaz, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi, alhamdulillah marilah sama-sama kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga malam ini kita masih lagi dihidupkan dan kita boleh menyampaikan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat sama-sama kita peroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, di samping kita diberi santapan rohani, kita berhibur pada masa yang sama. Jadi sebenarnya sekalian, saya di antara yang minat sangat dengan kumpulan Hijaz ni. Jadi ini bukan nak ngaku kan, ya. Tapi memang saya setiap kali CD kumpulan Hijaz keluar memang saya beli, dan dalam kereta saya banyak CD Hijaz. Alhamdulillah, saya tak sangka malam ni saya berjumpa dengan kumpulan Hijaz. Saya bersyukur pada Allah sebab dijemput ke sini dan berpeluang jumpa dengan kumpulan Hijaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, dalam satu riwayat diceritakan satu hari seorang sahabat dia ke masjid. Lalu kemudian dia tengok Nabi SAW dalam keadaan sedang terbaring dalam masjid. Sahabatnya menghampiri Nabi. Lalu sahabatnya tanya kepada Nabi. Kata sahabat ni, sakit apakah yang kau sedang alami ya Rasulullah? Dia tengok Nabi SAW duduk dalam masjid sedang menanggung suatu kesakitan. Maka Nabi jawab mudah, Nabi jawab ringkas. Nabi kata al-khamsu, Nabi kata lapar. Yang mana ketika itu Nabi teramat lapar. Nabi sedang terbaring dalam masjid, yang mana ketika itu Nabi sangat-sangat lapar. Lalu bila mana sahabat ni tengok, dengar apa yang Nabi sebut, lalu sahabat ni nangis dia. Dia tinggalkan Nabi itu baring seorang-seorang dalam masjid. Dia pergi cari suatu pekerjaan. Dia dapat satu pekerjaan mengambil upah menimba air. Hasil daripada menimba air itu dia diberi upah buah tamar. Kemudian dia bawa balik kepada Nabi SAW. Dia suapkan ke mulut Nabi yang mulia dalam keadaan dia menangis. Dia suap buah tamar ke mulut Nabi itu dalam keadaan dia nangis. Maka Nabi cakap pada sahabat ini, Nabi kata, ma'araka fa'anta hadza illa wa anta tuhibbuni. Nabi cakap pada sahabatnya, kata Nabi, aku yakin, kata Nabi, kau takkan buat benda yang kau dah buat ni. Kau takkan susahkan diri kau kerana aku kalau kau tak betul-betul sayang pada aku, kata Nabi SAW. Nabi cakap pada sahabat yang bawa balik buah tamar. Buah tamar ni dia dapat hasil daripada dia mengambil upah menimba air. Diberi upah buah tamar, dia bawa balik ke masjid, dia suapkan ke mulut Nabi yang mulia sambil dia nangis. Maka kemudian kata sahabat ni, wallahi inni la uhibbuka ya Rasulullah. Demi Allah, kata sahabat ni, ya Rasulullah, memang aku sangat sayang kepada engkau. Sahabat ni buat pengakuan ikhlas. Kata sahabat ni, ya Rasulullah, demi Allah, memang aku sangat sayang kepada engkau. Lalu kemudian bila sahabat ni cakap sayang kepada Nabi, lalu Nabi bercakap pada sahabat ni, in kunta sadiqan fa'ida lil bala'i jilbaban fa'allah lil bala' asra'u ila man yuhibbuni min as-sayl min ahlal jabal ila al-habib atau kama qala. Lalu kemudian Nabi cakap kepada sahabat ni, sampai hadis ni kepada kita hari ni. Nabi kata, aku nak pesan pada kau, kata Nabi SAW, kalau kau betul-betul kasih dia aku, kalau kau betul-betul sayang pada aku, kata Nabi SAW, hendaklah kau mempersiapkan diri kau dengan pakaian yang tebal. Sebab kata Nabi, orang yang sayang kepada aku,
orang yang kasih kepada aku, ujian ataupun bala yang mendatangi dia lebih laju daripada air daripada atas bukit ke dalam jurang. Nabi explain pada sahabat ni. Nabi kata, kalau kau betul-betul sayang ke aku, kata Nabi, persiapkan diri kau dengan pakaian yang tebal. Sebab kata Nabi, orang yang sayang pada aku ni, ujian akan mendatangi dia lebih laju daripada air daripada atas bukit ke dalam jurang. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, kita biasa tengok air terjun, kan? Kita tengok air terjun, betapa laju air terjun nak sampai ke bawah tu. Maka ujian ataupun bala yang datang kepada orang yang sayang kepada Nabi lebih laju daripada air terjun. Nabi sebut macam tu. Maka ulama-ulama hadis, tuan-tuan dan puan sekalian, dia menyatakan yang dimaksudkan dengan pakaian yang tebal ni dua perkara. Yang ulama-ulama hadis kata, yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ini dua perkara. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Nabi SAW pemimpin terulung. Nabi seorang pendidik. Nabi seorang yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia Quran, yang dia bawa sesuatu semasa dia hidup, sesuatu yang sangat berat. Dia bawa sesuatu semasa dia hidup sehingga dia diperangi. Dia bawa sesuatu semasa dia hidup sehingga dia difitnah. Dia bawa sesuatu semasa dia hidup sampai kepada kita hari ini. Lalu kita hari ini bila dah sampai apa yang Nabi pernah bawa dulu, kita ambil benda ni dengan keadaan bukan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, di mana kita nak meletakkan, nak dengan menyatakan Nabi ni pemimpin terulung, di mana letak? Kalau apa yang Nabi pernah bawa, apa yang Nabi pernah buat, apa yang Nabi pernah cakap, apa yang Nabi tinggalkan, kita hari ini dalam keadaan sambil lewat. Bagaimana kita ni tuan-tuan nak meletakkan Nabi ni pemimpin kita? Sebab sesuatu daripada dia kita tak ambil, sesuatu daripada dia kita tak ikut, bahkan kita berbalah. Bahkan ada pertikaian daripada kita hari ini yang mana sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok pada hari ini tuan-tuan dan puan, kita tengok moto sambutan Maulid every year, setiap tahun daripada satu ke satu, Rasulullah ini dikenang, bukan semata-mata dikenang tuan-tuan. Rasulullah dilahirkan oleh Allah di muka bumi. Allah lahirkan Nabi atas muka bumi bukan untuk dikenang semata-mata, tapi untuk diikut. Kita tahu dalam Quran masyhur, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masyhur ayat ini. Ustaz-ustaz baca, tok-tok guru baca, orang alim baca, siapa pun baca. Tetapi tuan-tuan, apa yang daripada Nabi ni kita ambil tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang kita ada apa yang kita ambil dari segi amalan, dari segi cara hidup, dari segi manage keduniaan, kita tak ambil apa pun. Kita ini sekadar orang yang menyatakan Nabi ini pernah wujud. Bukan nak mengambil apa yang dia bawa, tetapi menyatakan kewujudan Nabi ini hanya dengan perkataan. Ini jelas. Ini masyarakat kita tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi SAW seorang pemimpin dan seorang yang mendidik. Para sahabat dulu-dulu ni, zaman dulu tidak ada institusi pendidikan formal seperti zaman kita. Tetapi terdidik para sahabat ni dengan sebab didikan Rasulullah, walaupun bermula di masjid, walaupun bermula di rumah ibadah. Tidak ada kolej masa tu, tidak ada universiti, tidak ada sekolah tahfiz, tidak ada apa pun masa tu, tetapi terdidik sahabat-sahabat ni. Kerana apa? Kerana mengambil pendidikan daripada Nabi. Maka apa yang kita banggakan hari ini, iaitu dengan apa yang kita ada, tuan-tuan, masyarakat kita tak terdidik dengan apa yang kita banggakan terhadap apa yang kita ada. Alhamdulillah kita ada universiti sampai ke peringkat kita kata yang paling tinggi kita boleh bicarakan. Tapi tak lahir sesuatu, tak lahir daripada itu orang yang takut kepada Allah, orang yang mengaku Rasulullah sebagai pendidik, mengaku Rasulullah sebagai pemimpin. Tak lahir daripada tempat-tempat yang macam itu. Ini yang kita rasa malam.
Cuba kita tengok contoh tuan-tuan dan puan. Salah seorang sahabat kenamaan namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi utus dia ke Syam dalam usia yang masih muda lagi. Dalam riwayat menyatakan 19 tahun. Ada beberapa riwayat. Apabila diutus Muaz bin Jabal ke Syam ni tuan-tuan, diceritakan oleh Abi Idris Al-Khawlani, seorang tabi'i. Maka bila dia pergi ke masjid di Syam ni, di Damsyik ni tuan-tuan, dia tengok ramai orang di masjid. Orang ramai sedang mengerumuni seseorang. Lalu Abi Idris Al-Khawlani daripada jauh merhati. Dia tengok daripada jauh siapa yang dikerumuni. Lalu kemudian Abi Idris Al-Khawlani duk tengok wajah Muaz bin Jabal. Dia tak tahu lagi itu Muaz, dan dia tak tahu itu sahabat Nabi, dia tak tahu. Tapi dia tengok dari jauh ni dengan cahaya pada wajah, dengan riak muka dia yang senyum, dan orang jadikan dia tempat bersandar, orang jadikan dia tempat untuk nak mengadu masalah. Maka Abi Idris Al-Khawlani ni tuan-tuan, dia tertarik tengok Muaz bin Jabal. Dia tanya kepada orang yang ada sekeliling. Dia kata, siapa ni? Dengan wajah yang senyum, wajah yang berseri, mana kata tuan-tuan, wajah yang putih ni, dan orang jadikan dia tempat bersandar. Siapa dia ni? Lalu dijawab oleh orang yang ditanya oleh Muaz bin Jabal, inilah Muaz bin Jabal, sahabat kenamaan Nabi SAW. Dalam usia muda, Nabi utus sebagai gubernur, sebagai wakil Nabi ke Syam. Bila Abi Idris Al-Khawlani dengar ni Muaz bin Jabal, teringin hati ni tuan-tuan, nak rapat, nak sembang lebih kurang, nak salam, nak ta'aruf, nak berkenalan, teringin. Tapi oleh kerana waktu itu dia tengok Muaz bin Jabal sedang dikerumuni oleh orang ramai, dan itu bukan masa yang sesuai, dia rasa untuk dia nak sembang, untuk nak salam dengan Muaz. Maka tuan-tuan dan puan, pagi besoknya Abi Idris Al-Khawlani niat dia nak jumpa dengan Muaz bin Jabal. Awal lagi dia pergi ke masjid dan orang tak bangkit tidur lagi, orang tak bangun lagi, subuh tak masuk lagi, dia pergi masjid. Bila dia sampai di masjid, tuan-tuan dan sekalian, dia tengok Muaz bin Jabal ada dah di masjid. Dia tu awal dah datang masjid, tapi Muaz bin Jabal lagi awal daripada dia datang ke masjid. Ini hasil didikan Nabi SAW, hasil didikan Nabi. Seorang yang ditunjukkan kepemimpinan dia, yang pertama sekali memimpin manusia ke jalan Allah. Ini yang pertama. Hasil didikan Nabi. Bila diutus Muaz ni ke Syam, orang tak pergi lagi masjid, Muaz sampailah. Bila Abi Idris Al-Khawlani sampai di masjid, dia rasa dia orang yang mendahului Muaz. Dia tengok Muaz ada dah di masjid, dan ketika tu Muaz sedang sembahyang. Dia rasa dia awal, tapi Muaz lagi awal. Maka tuan-tuan dan puan, dia tunggu sampai Muaz habis sembahyang. Bila habis Muaz ni sembahyang, dia terus pintas ke depan. Dia duduk depan Muaz ni. Dia nak cakap apa tuan-tuan, daripada semalam sampai ke pagi ni. Dia nak cakap kepada Muaz sikit je tuan-tuan. Wallahi inni la uhibbuka fillah. Dia nak cakap tu je. Daripada semalam dia tunggu sampai sebelum masa waktu subuh dia ke masjid ni, dia duduk depan Muaz. Dia nak cakap pada Muaz apa dia tuan-tuan? Demi Allah, wahai Muaz, I love you. Dia nak cakap tu.
Dia sanggup tunggu sampai pagi semata-mata nak menyatakan dia sayang kepada Muaz. Kenapa? Ini sahabat kenamaan Nabi SAW. Semata-mata itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila Muaz ni dia dengar apa yang diperkatakan oleh Abi Idris Al-Khawlani, dia tanya kepada Abi Idris, Alillah, betul ke kau sayang pada aku kerana Allah? Abi Idris jawab lagi sekali, wallahi inni la uhibbuka fillah. Muaz tanya lagi sekali, tuan-tuan, Alillah, betul ke kau sayang pada aku ni kerana Allah? Betul ke? Atau kau sayang kepada aku ni kerana ada selain daripada Allah? Macam kita lah hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita sayang kepada seseorang bukan kerana Allah. Cakap semua orang boleh, tapi di sebaliknya bukan seperti apa yang dia cakap. Ni kebanyakan kita kadang-kadang. Kita sayang kepada dia, mungkin dia selalu belanja kita. Kita sayang dia, mungkin dia handsome sikit daripada kita. Kita sayang dia, mungkin kita ni boleh jadi menantu dia. Ni zaman hari ni lah, kan? Apa pun tuan-tuan, itu dalaman. Tetapi yang terlampas oleh Muaz ni, oleh Abi Idris ni, bila ditanya 2-3 kali, itu jawapan dia, dan jawapan dia dengan bersumpah. Lalu tuan-tuan sekalian, bila bersumpahnya Abi Idris ni, Muaz bin Jabal tarik selendang yang Abi Idris pakai kat leher. Tarik bagi rapat ke dia. Bila dah rapat dengan Muaz ni, lalu Muaz pun cakap kepada Abi Idris. Dia kata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman 4 perkara. Apa dia kata Muaz? Dia kata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman 4 perkara dalam hadis Qudsi. Apa dia? Yang pertama kata Allah, kata sabda Nabi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawazirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Maka apa kata Muaz? Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kata Allah Ta'ala yang pertama sekali, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib aku sayang kepada mana-mana orang yang dia ni sayang menyayangi kerana aku. Ini yang Nabi SAW ajar. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, hidup kita hari ini sesama Islam supaya jangan berpecah, kasih sayang. Baru kita mengaku Nabi itu pemimpin kita, sebab Nabi tak ajar kita berpecah. Disebabkan fahaman hari ini, disebabkan kita tak berapa nak seronok dengan cara dia, disebabkan kita seronok dengan cara kita yang memulakan perpecahan. Apa semua ni? Sedangkan Nabi diutus menyatukan manusia daripada kafir masuk Islam, setelah Islam daripada berbuat jadi kepada satu. Tapi akhir zaman ni tuan-tuan, kita nampak berpecah kepada banyak buah. Maka tuan-tuan, Islam ni cuma satu. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan sembahyang di Masjid Seksyen 18 Masjid An-Nahdah, saya ada kuliah di masjid ni sebulan 2 kali. Tuan-tuan, di masjid ni saya seronok satu. Dia tampal di dinding masjid ni. Kalau kita biasa tengok di mana-mana surau, di mana-mana masjid, dia hanya tulis lurus dan rapatkan shaf. Itu biasa. Tapi di Masjid An-Nahdah ni, dia tampal keliling ni bukan lurus dan rapatkan shaf, bukan tu yang dia tulis.
Itu dia tulis atas, tapi dia tulis bawah tu cukup cantik. Dia kata saf yang tidak lurus dan tidak rapat bukan masalah kaki, tetapi masalah hati. Masjid Seksyen 18, Masjid Al-Mahdah di Simpang 3. Saf dan yang tidak rapat dan tidak lurus bukan masalah kaki, tapi masalah hati. Maknanya tuan-tuan sekalian, berapa ramai di kalangan kita boleh datang ke masjid tapi hati tak sama. Kadang-kadang kita dengan dia tuan-tuan, rumah ni dinding berkongsi, atap bersambung tuan-tuan, ukhuwah tak ada. Betul tak saya cakap ni tuan-tuan? Saya ni biasa ceramah cakap negeri tuan-tuan. Cakap KL ni tak apa nak pandai. Yang satu ni kau bahagia orang kan murtad negeri. Kan? Saya memang ceramah, saya cakap negeri. Tuan-tuan boleh faham kan? Yang kita nampak ni tuan-tuan, ukhuwah yang Rasulullah dilahirkan untuk membentuk ukhuwah. Ukhuwah tak ada, persaudaraan tak ada. Yang kita kata Rasulullah ni ikutan kita, apa yang kita ikut daripada Rasulullah tuan-tuan? Sedangkan kebersatuan tu tak ada, tak wujud. Memang boleh duduk dalam satu masjid, duduk dalam satu saf, berimamkan dengan seorang imam, duduk bawah satu bumbung dan sebagainya. Tak boleh nak rapat. Sebab apa? Sebab hati ni. Tambah-tambahan pula tuan-tuan, yang duduk sebelah kita tu kita tak berapa nak ngam dengan dia. Ish, katalah nanti mangkuk dia duduk sebelah aku pula. Itu sebab tuan-tuan, satu perkara yang sangat menarik di Masjid Al-Nahdah ni, saf yang tidak rapat dan tidak lurus bukan masalah kaki tapi masalah hati. Itu sebab saf tu tak boleh rapat, saf tak boleh lurus. Ukhuwah tak ada. Sedangkan Allah kata haqqat mahabbati lil mutahabbina biya, wajib aku sayang pada mana-mana orang yang dia ni berkasih sayang kerana aku, kata Allah. Dan inilah yang Nabi SAW ajar kita. Maka tuan-tuan dan puan, kita tak nampak dah hari ini masyarakat Islam ada sifat kasih sayang, kita tak nampak. Itu sebab tuan-tuan, dalam sebuah kitab dinyatakan oleh ulama, iaitu kata ulama, Nabi SAW diutus kepada kita ni kerana 6 perkara, kata ulama. Diutus Nabi ke kita ni kerana 6 perkara. Di antara yang 6 perkara ni, iaitu Nabi SAW diutus kepada kita ni mengajar kita macam mana nak bentuk akhlak. Daripada 6 perkara ni, di antaranya kata ulama, Nabi ajar kita macam mana nak bentuk akhlak. Hari ni akhlak tak berapa nak cantik. Memang tuan-tuan sekalian, kita nampak, alhamdulillah, dari satu sudut orang boleh datang ke masjid, boleh datang ke surau, kita nampak ini terbaik. Bila orang boleh datang ke surau, boleh datang ke masjid, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala, dia buat satu perkara yang sangat baik. Tetapi masalah tuan-tuan, terbaik ke dia setelah dia datang ke tempat yang baik tu, terbaik ke dia? Sebab bila dia boleh datang, dia melihat kepada orang yang tak datang dengan satu pandangan yang bukan pandangan kasih sayang, tapi pandangan nak mengutuk. Lalu orang datang surau ni tak pernah nampak orang ni di surau. Dia sembang sama-sama dia. Itu keluarga bobo pegai, ya, tak pernah datang surau. Ini normal. Sehingga kan saya pergi ceramah ke satu negeri tuan-tuan dalam tahun ni hari. Dah habis ceramah baru orang cakap. Sepatutnya sebelum kita ceramah lah, pukul nak bercakap untuk nak diperbetulkan. Tapi dia rasa apa yang dia buat betul, sebab yang mengajar tu seorang ustaz. Dia datang mengajar di surau itu, dia bercakap dekat orang-orang surau apa yang dia cakap. Ini bukan Selangor tuan-tuan, saya pergi ceramah.
dalam bulan 7 hari. Ustaz ni boleh bercakap dekat orang ramai, dekat jemaah. Dia kata, tuan-tuan, kita sama-sama perlu ambil ingat, iaitu ada kaul ulama menyatakan, dia kata, jangan kamu muliakan rumah orang yang tidak memuliakan rumah Allah. Apa maksud kalam tu, tuan-tuan? Maksud kalam ni, orang-orang yang datang surau ni, bila ada kenduri kendara daripada orang yang tak pernah datang surau, maka orang yang datang surau ni jangan pergi ke rumah kenduri tu, sebab dia tak pernah datang surau. Ada ke ni ajaran Rasulullah? Sedangkan tuan-tuan dan puan, Nabi SAW doakan seorang pemuka di kalangan kaum Quraisy yang namanya Dihyan Al-Kalbi. Dihyan Al-Kalbi ni ketua suatu kaum. Kalau zaman kita ni kita kata ketua kampung. Maka Dihyan Al-Kalbi ni di bawah jajahan dia lebih kurang dia ada 700 keluarga. Maka Nabi yakin kalau sekiranya Dihyan Al-Kalbi ni memeluk Islam, niscaya akan ramai atau akan ada orang yang ikut jejak langkah Dihyan Al-Kalbi. Satu hari tuan-tuan dan puan, Nabi doa kepada Allah, doa yang jelas. Nabi kata, Allahumma rzuqil Islam fi Dihyan Al-Kalbi. Ya Allah, ya Tuhan, kau berilah rezeki tentang Islam kepada Dihyan Al-Kalbi. Yang mana Dihyan Al-Kalbi ni kafir. Dihyan Al-Kalbi ni pemuka di kalangan kaum Quraisy pada suatu kaum. Maka satu hari tuan-tuan dan puan, Nabi sedang duduk-duduk dalam masjid dengan beberapa orang sahabat. Lalu Nabi nampak dari jauh lagi Dihyan Al-Kalbi datang dalam keadaan tak berjalan laju. Masjid Nabi tu letak macam masjid kita. Masjid Nabi tidak ada dinding. Maka bila Nabi nampak Dihyan datang dalam keadaan berjalan laju ni, lalu Nabi cakap pada sahabat-sahabat yang ada depan dia, Nabi kata tolong ke tepi. Sahabat-sahabat ni beri laluan. Lalu Nabi ambil ridak Nabi, selendang Nabi, Nabi bentangkan di hadapan Nabi tu. Lalu Dihyan Al-Kalbi pun masuk dalam masjid tanpa memberi salam sebab belum Islam lagi. Bila masuk dalam masjid, lalu Nabi dah bentangkan selendang Nabi. Bila dia kata, ya Muhammad, Nabi cakap, duduklah kau di atas selendang yang dibentang. Lalu Dihyan Al-Kalbi kata, ya Muhammad, ajarkan aku tentang Islam. Sebab Nabi doakan, Allahumma rzuqil Islam fi Dihyan Al-Kalbi. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhan, kau berilah rezeki tentang Islam pada Dihyan Al-Kalbi. Yang akhirnya Dihyan Al-Kalbi memeluk Islam. Menunjukkan dalam hadis ni, tuan-tuan, kalau kita rasa kasih pada saudara kita yang sehingga malam ni dia duduk sekaman dengan kita, dia tak pernah datang ke surau, tak pernah berjemaah, kita tak pernah nampak muka dia pada majlis-majlis ilmu, tuan-tuan, tolong tanamkan dalam hati ni rasa kasih dengan diiringkan doa. Bangkit tengah-tengah malam doa, tuan-tuan, tak boleh ke? Kita tak bakhil dalam bab nak bagi makan ke orang, kita tak bakhil dalam bab nak bagi duit ke orang, kita tak bakhil dalam bab nak bagi sedekah ke orang, tapi kita bakhil dalam bab nak mendoakan orang. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibil mustajabah. Nabi kata doa seorang muslim ke atas saudara dia adalah doa yang sangat mustajab. Kita tak tahu nama dia, tuan-tuan, kita tak teringat, terbayang wajah dia. Bangkit tengah-tengah malam, ya Allah, ya Tuhan, kau jadikanlah jiran aku ni duk bayang wajah yang Tuhan, jadikan dia buka hati dia untuk nak datang ke rumah kau. Tak boleh, tuan-tuan. Bahkan kita hari ni orang yang memusuhi, orang yang tak sealiran dengan kita. Kita datang surau, dia tak datang surau, kita tak kenal dengan dia. Mana dia yang kita kata Rasulullah ni memimpin kita cara yang betul, kita cara tak betul, Rasulullah tu betul kan?
Maka layak kalau kita kata Nabi ni pemimpin kita kan? Sebab apa yang daripada dia kita tak ambil. Kita ambil cara kita, tak ambil cara Nabi. Lalu kita kata Nabi ni pemimpin kita. Macam mana ni kita ni ikut pimpinan Nabi? Ini yang pertama. Itu sebab kita nak kasih sayang hari ini supaya ada dalam hati sesama kita. Ini yang Allah bersumpah, tuan-tuan. Kata Allah, haqqat mahabbati, wajib aku sayang pada mana-mana orang yang sayang menyayangi kerana aku. Mu'az bin Jabal daripada Mekah, tuan-tuan, pergi ke Syam, bukan jarak waktu yang dekat. Wakil Nabi untuk berdakwah nak bina satu masyarakat yang pemimpinnya Rasulullah. Pergi ke Syam nak bina satu masyarakat, bawa sesuatu daripada Nabi. Mu'az bukan bawa ni, tuan-tuan, bukan bawa allowance. Mu'az bukan dapat allowance. Mu'az bukan bawa baju. Mu'az bawa ilmu, bawa sesuatu daripada Nabi. Ini, tuan-tuan. Itu sebabnya perkara ni yang pertama sekali kita perlu ambil. Maka tuan-tuan sekalian, kita rasa kasih pada masyarakat kita hari ini, penuh sungguh-sungguh kasih. Contoh tuan-tuan, cerita ni cerita lama lah, tapi tersemat dalam diary saya. Tahun 2006, satu masjid di satu felda, dia buat program rumah terbuka. Dia buat felda tu, dia buat di peringkat di masjid. Rumah terbuka dia buat di masjid. Sangat bagus. Tahun 2006. Maka tuan-tuan sekalian, dia bermula daripada pagi berakhir zuhur. Pagi itu adalah kuliah duha, dan kuliah duha itu saya yang menyampaikan kuliah duha. Maka tuan-tuan sekalian, masa makan tengah hari, imam duduk depan saya dengan AJK apa semua. Imam tuan-tuan bercakap sesuatu, orang veteran. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu dah nak cakap macam mana dengan apa yang dah berlaku di felda. Suatu keluhan keluar daripada dia, tuan-tuan. Saya tanya dia, kenapa ada imam AJK ni, jemaah duk keliling ni, tolong-tolong menyambut. Ustaz, dia kata, ya Allah, teruk sangat dah di felda ni, teruk dah, dia kata. Lalu kita mujuk, tuan-tuan, mujuk imam. Saya kata, tuan imam, tuan-tuan, saya kata, hari ni kalau kita nak sebut teruk, di mana-mana pun sama. Saya rasa bukan Cik Simi, Cik Tompik saya tinggal pun sama juga. Saya kata, atau di mana-mana pun itulah dia. Tapi kata imam, mungkin tak seteruk yang berlaku di sini. Dia kata dia lagi teruk. Lalu saya kata, apa dia? Imam pun cerita dengan disokong oleh jemaah. Ini Ustaz, lebih kurang sebulan sebelum puasa hari itu, maka dia kata, macam biasa lah, saya ni bangun untuk nak ke masjid sebulan sebelum Ramadan. Macam biasa bangun nak ke masjid. Bila saya bangkit, Ustaz kata untuk nak ke masjid, saya buka pintu, saya terkejut, Ustaz kata. Saya tengok bermula depan pintu saya tu, dan di halaman rumah saya tu taburan batu nisan. Nasib baik bukan nama imam. Kalau nama imam tu mungkin jalan kat dia pagi, kan? Batu nisan duduk depan pintu rumah dia di antaranya. Dia terkejut sangat-sangat. Sampai kan dia alihkan batu nisan yang duduk ada di laman tu untuk nak keluar motor, nak pergi masjid. Ini cerita benar, tuan. Ini cerita benar. Saya sendiri yang melihat dengan mata saya sendiri apa yang berlaku. Maka tuan-tuan, imam ni macam biasa pergi masjid, habis-habis sembahyang subuh, imam ni toleh pada jemaah. Dia kata, tuan-tuan, minta tolong datang ke rumah saya sebab ada sedikit masalah di rumah saya. Dia kata,
pagi ni saya bangkit, dia kata saya tengok banyak taburan batu nisan. Maka di kalangan jemaah ni rupanya ada yang dah dengar desas-desus akan berlaku seperti apa yang dikatakan Imam. Dia kata berlaku juga dia. Maka orang pakat tanya lah apa yang kau dengar. Maka tuan-tuan, apa punca semua ni saya nak cerita. Di Felda ni tuan-tuan sekalian, ada 4 ke 5 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dari segi law dia, dari segi prosedur dia, sekolah memang dah tak boleh terima dah dengan sebab perangai yang dikategorikan jahat anak-anak kita ni. Pilah merayu kepada Kementerian Pendidikan, memang sekolah tak boleh terima dah, dikategorikan jahat. Maka pengetua sekolah ni tuan-tuan, pengetua sekolah menengah ni orang yang ada fikrah, orang yang ada jiwa. Anak-anak yang 4-5 orang ni, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni terpaksa dibuang. Itu law, arahan. Bila anak-anak ni dibuang, pengetua ni orang yang sangat prihatin. Setelah anak ni dibuang sekalian, dia pergi jumpa dengan imam, dia pergi jumpa dengan ketua kampung di situ, dia duduk meja bulat sembang. Cerita lebih kurang kan. Pengetua tu sembang dengan imam, anak-anak sampai 5 orang ni pihak sekolah terpaksa buat. Ini prosedur, ini law, saya dah tak boleh nak buat apa, saya tak boleh nak tolong macam mana, ini arahan kementerian. Maka kata pengetua ni macam ni lah tuan imam, saya sayang pada anak-anak ni yang dah terbuang sekolah ni, dan dia nak sekolah di mana-mana memang tidak akan diterima. Buatlah rayuan apa pun memang akan ditolak. Mana teruk sangat. Maka kata pengetua ni, kita jadikan masjid ni sebagai stand untuk kita buat satu program khusus kepada anak-anak yang saya terpaksa buang, sekolah terpaksa buang. Maka tuan-tuan, pengetua ni pakat dengan imam, pakat dengan ketua kampung nak mengadakan satu pertemuan dengan mak bapak anak-anak yang dibuang. Bila nak mengadakan pertemuan dengan anak-anak yang dibuang ni tuan-tuan, mak bapak ni tak beri sambutan, tak ada respon apa pun, dan menyalahkan pihak sekolah yang mana anak dia dibuang, yang nak ambil SPM. Sekolah yang salah. Mak bapak bukan mak bapak yang nak menjiwai anak, tapi menyokong perbuatan jahat anak. Ini masyarakat kita. Maka tak ada respon, tak ada sambutan. Dan anak-anak yang dibuang sekolah ni, dia ni mastermind. Dia ni mastermind dalam grup di Felda. Satu hari dia bermuafakat, dia bersyuarat sama-sama dia tuan-tuan sekalian. Rundingan yang dia buat ni nak pergi buat sesuatu untuk nak ngajar pengetua, nak ngajar imam, nak ngajar ketua kampung. 3 orang ni dia tak ada. Maka tuan-tuan, satu malam dia beroperasi ni, anak-anak ni satu malam dia beroperasi yang menjadi mastermind ni, pergi ke kubur, cabut batu nisan kubur. Tu sebab saya cakap hari ni hantu pun takut ke anak orang lain. Yang kita selama dimomokkan kubur di tempat hantu, hantu pun takut ke anak orang lain. Dia cabut batu nisan kubur, dia pergi tabur rumah imam, dia tabur rumah pengetua, dia tabur rumah ketua kampung. Waktu bila? Kita pun tak tahu. Maka tuan-tuan, masa makan ni imam pun cakap, jemaah cakap, dia kata Ustaz balikkan, dia kata tu jalan kubur, Ustaz lalu tengok sendiri. Ustaz tengoklah di kubur, Ustaz lalu tengok. Saya dengan isteri saya pun masa tu saya balik selalu kawasan kubur yang ditunjuk tu. Memang jemaah bawa. Bila saya sampai di tanah kubur, tuan-tuan, tidak ada sebatang pun batu nisan yang pegang di tanah kubur.
yang dicampak ke longkang, yang di rumah imam, yang tengah jalan, tuan sekalian dendam. Dia marah ke orang hidup, dia dendam ke orang mati. Ni anak-anak zaman kita. Maka tuan-tuan, peranan masyarakat ni, peranan kita, saya nak cakap ni peranan kita yang datang ke surau ni. Dah baik kalau kita datang surau dengan membiarkan orang-orang yang tak baik terus terbiar, baik ke kita? Rasulullah dia manage masyarakat ni, dia manage para sahabat ni bermula daripada rumah Allah, bawa keluar. Dia nak orang yang bermula di rumah Allah bila keluar kena jadikan orang di luar baik. Kadang-kadang kita datang ke surau, kita keluar, kita tak jadi baik. Kita fikir malam ni. Alhamdulillah kita nampak ramai orang datang ke surau, datang ke masjid, tapi bila keluar daripada surau, keluar daripada masjid, dia tak boleh nak jadikan orang yang di luar itu baik. Bahkan dia buat tak baik pada orang yang tak baik, yang dianggap tak baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW ada 3 doa Nabi minta. Yang pertama kata Nabi, Allahumma rzuqni hubbaka. Yang kedua, wa hubba man ahabbaka. Yang ketiga, wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Nabi minta 3 perkara. Yang pertama sekali kata Nabi, ya Allah ya Tuhan, kau berilah aku rezeki kasih kepada Engkau. Yang pertama sekali Nabi minta kasih kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama Nabi minta, kasih kepada Tuhan. Maka tuan-tuan, Nabi itu dah mengasihi Allah dan Allah itu kekasih Nabi. Sama-sama ni kasih kekasih ni. Tapi Nabi doa ajar ke kita, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah ya Tuhan, kau beri aku rezeki kasih ke kau. Yang pertama. Yang kedua Nabi minta wa hubba man ahabbaka, ya Allah ya Tuhan, kau berilah aku rezeki kasih kepada orang yang kasih kepada Engkau, kasih kepada orang-orang soleh, kasih kepada orang-orang baik. Kita tuan-tuan tengok ada orang lebih baik daripada kita, kita kasih je orang ni sebab dia baik. Kita nak ikut cara dia, cara cakap dia, cara apa yang dia buat, kita nak ikut kalau boleh sebab dia baik. Minta ke Allah Ta'ala doa ni tuan-tuan, minta sungguh, ya Allah ya Tuhan, kau beri aku rezeki kasih dekat orang yang kasih dekat kau. Ini kena minta. Maka tuan-tuan, kita datang ke surau ni saya nak pesan, yang ada anak tolong bawa anak. Yang ada anak tuan-tuan, tolong bawa anak datang ke surau. Ni kita datang surau kadang-kadang yang lelaki macam orang bujang, yang perempuan macam anak dagu. Betul tak saya cakap ni? Saya tengok tuan-tuan macam orang yang saya. Kau orang tuan-tuan, tak kita cakap yang betul. Tujuan apa kita bawa anak kita ke surau? Bawa anak-anak macam ni ke surau. Kau nak kan je anak-anak, alung anak, tu imam, tu Bilal, tu Tok Siap, tu Tok Lobai. Biar anak kita kena imam, dia kena Bilal. Kalau kita tuan-tuan terlantar sakit di hospital, terlantar sakit di rumah, sebut imam, dia tahu dah rumah imam macam mana, dia tahu rupa imam macam mana. Hari ini tuan-tuan, duduk setaman, anak kita imam pun dia tak pernah. Betul tak cakap ni tuan-tuan? Sebab kita datang ke surau, anak kita lekot di rumah tengok Doraemon, balik kita numpang sana. Mana pendidikan kita? Anak-anak ni lah yang kita nak bawa ke surau. Kenalkan dia dengan orang-orang soleh, kenalkan dia dengan lobai-lobai, kenalkan dia dengan tu imam. Anak kita tak kena imam, tak kena Tok Siap, tak kena Tok Lobai. Bila dia tuan-tuan terjauh daripada orang baik-baik, dia hidup jadi jahat, kita nak nyalahkan dia. Kita tak didik dia jadi baik, sedangkan didikan daripada Rasulullah perfect dah untuk menjadikan setiap orang itu baik. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan nampak jelas ke tak jelas? Saya nak tanya, jelas ke tak jelas?
Dia tengok macam bela benda tu. Kan? Ini kan. Yang ketiga Nabi minta wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika, ya Allah ya Tuhan, kau berilah aku rezeki kasih kepada suatu amalan yang dengan sebab amalan tu aku kasih ke kau. Kita kasih kepada baca Quran, dengan sebab baca Quran kita kasih ke Allah, banyakkan baca Quran. Kita kasih kepada amalan bersedekah, dengan sebab sedekah kita rasa makin dekat dengan Tuhan, banyakkan sedekah. Kita rasa duduk dalam majlis ilmu ni dekat dengan Tuhan, banyakkan duduk dalam majlis ilmu. Ini yang Nabi minta pada Allah. Terbaik dah apa yang Nabi tinggalkan ke kita, yang kita kata Nabi ni memimpin kita, tak terpesong kita ni kalau kita betul ikut Nabi, betul jalan kita selepas daripada ni. Tajuk kita cantik dah tuan. Kita yang tak mencantikkan tajuk. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kata wa haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajib aku sayang kepada mana-mana orang yang dia duduk ni kerana aku. Macam kita duduk malam ni kerana Allah, tuan-tuan. Allah kata wajib aku sayang pada orang yang duduk ni kerana aku. Itu sebab tuan-tuan, ilmu ni sesuatu yang sangat penting. Nabi kata apa tadi? Nabi kata kalau kau betul sayang ke aku, kalau kau betul kasih ke aku, persiapkan diri kau dengan pakaian yang tebal, itu dengan ilmu dan amal. Maka tuan-tuan, ilmu ni sesuatu yang sangat penting. Sehingga kan ulama ada cakap tuan-tuan, sedang perkataan ulama ni. Apa ulama kata? Wa fil jahli qabla al-maut li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-qubur al-qubur. Apa ulama? Ulama kata di dalam kejahilan itu, orang yang jahil itu telah pun menjadi bangkai sebelum dia dimatikan. Cukup bahaya. Orang jahil ni dia dah pun menjadi bangkai sebelum dia dimatikan. Maknanya hidup yang tidak ada bermanfaat apa pun buat dia sebab jahil. Dan kata ulama wa ajsamuhum qabla al-qubur al-qubur, jasad mereka itu telah pun menjadi kubur bagi mereka sebelum mereka dikuburkan. Ini bahaya jahil. Itu sebab kata Sayyidina Umar kata inna ma tanqaddu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sayyidina Umar kata sesungguhnya ikatan Islam ni akan terungkai satu demi satu, sedikit demi sedikit, apabila ada orang di dalam Islam itu tak faham apa itu jahiliyah. Kita tak faham apa jahiliyah. Berapa ramai ini orang tak faham jahiliyah itu apa, dia tak faham berapa ramai. Jahiliyah ni tuan-tuan bukan bodoh. Bodoh ni bahasa Melayu. Bodoh ni ibarat orang yang tak reti apa-apa tu bodoh. Jahiliyah ni bukan bodoh. Jahiliyah ni maksud tuan-tuan, dia berpegang sesuatu yang Rasulullah tak buat, dia pegang. Nabi tak buat benda tu, tapi dia pegang dan dia buat. Dia buat, dia pegang. Contoh tuan-tuan, saya nak buat contoh mudah. Ada orang yang 9 tak? Pencet tangan. Ada. Jangan nak marah, saya nak cakap. Saya pun orang yang 9. Tulis IC saya 05. Nak cakap terus terang, orang yang 9 ni dia ada satu pegangan, biar mati anak, jangan mati anak. Saya tuan-tuan dihadapkan kepada undang kerana saya dituduh ustaz yang menentang adat. Kita bawa benda betul. Dihadapkan saya sebab saya dituduh ustaz yang menentang adat.
Saya kata saya tak menentang adat, tapi saya nak membetulkan kiranya dia tak betul, dan dalam adat di 9 banyak tak betul. Ada di 9 tak? Tuan jangan nak marah pula. Saya cakap benda yang betul. Contoh tuan-tuan, masa tu saya ceramah maulid di satu surau, jumpa lagi lah ceramah maulid tuan-tuan. Lama lah ni. Yang saya ceramah tu satu surau ni memang kepala adat semua duduk situ. Dan malam tu pula saya bongkarkan satu kes yang saya tengok sendiri dalam majalah Bigo. Kan dia ada nama Majlis Cicah Darah nama dia. Siapa-siapa yang tak ada saudara mara masuk ke kampung tu, tuan, dia tak ada saudara mara, tak ada siapa, senang cakap dia sebatang kara. Maka dia tu nak masuk suku. Pada 9 ni kan dia sibuk masuk suku kan. Tu kan kadang saya pergi ceramah mana-mana. Kalau saya pergi ceramah di Kedah, orang Kedah ni dia rumah tanya, Ustaz suku apa? Saya kata saya pun tak tahu saya suku apa, cuma saya ni tak 3 suku je. Saya jawab senang tuan. Tak, kita cakap betul. Maka tuan-tuan saya tengok sendiri dalam majalah Bigo, itu yang saya huraikan. Upacara cicah darah. Adalah yang dimasukkan dengan darah tu dalam satu besen. Seorang perempuan tuan dalam majalah Bigo, kalau tuan-tuan ingat, ni yang saya tengok. Kebetulan malam tu saya balik ngajar. Awal saya ngajar kawasan Bukit dalam Seremban tu. Balik-balik tengok majalah Bigo. Kita ni jarang tengok TV. Maka saya kata, ini berkaitan Negeri Sembilan. Saya pun tengok sampai habis. Maka seorang perempuan ni, dia ni sebatang kara duduk dalam kampung tu. Maka dia nak diperakui persaudaraan bersaudara, yang dia tak boleh nikah dah lepas tu dengan orang yang bersaudara dengan dia tu perjanjian. Maka dia upacara cicah darah. Semasuk upacara ada benda yang dicicah. Selepas dia cicah darah sekalian, kemudian dia salam tiap orang laki-laki yang ada keliling dengan cium tangan. Lepas kemudian ada pula seorang lobai dia kan, yang dipanggil pegawai syarak, baca doa pula lepas daripada tu. Maka pun tuan-tuan dan puan, perbuatan tu dari sudut syarak ni salah. Itu yang kita kata jahiliyah. Sesuatu yang Rasulullah tak buat, dia buat, dia pegang. Saya ceramah malam tu di surau, satu surau, dan memang saya betul-betul bagi dengan ilmu. Bukan kita bagi dengan emosi dah, kita bagi dengan ilmu. Siapa yang menyatakan kita tak betul, itu hak dia, tapi kita bawa benda yang betul. Saya punya pegangan tu ya tuan-tuan. Siapa nak kata saya tak betul, kata pilah, tapi saya bawa benda yang betul. Saya duduk mengaji pondok 8 tahun, duduk mengaji pondok tuan-tuan, duduk menghadap tok guru. Kita balik bawa ilmu, kita balik bukan bawa harta, kita bawa ilmu. Saya nak ngajar kat masjid kampung saya sendiri tuan-tuan, volunteer. Mak saya ada kat kampung sampai hari ni, orang tua tu masih hidup lagi. Dari segi kerja kita ada jawatan tuan-tuan. Kita nak ngajar kat masjid kampung kita sendiri kan, orang kampung tak beri kita ngajar kat masjid kampung. Dia punya result, budak ni kita kena kocik-kocik dia suka curi rambutan. Cerita kita kocik dibaca, kita dah tua dah hari ni tuan-tuan. Maka masa tu Mufti Syekh Murtada tuan-tuan, saya rapat dengan Syekh Murtada ni, tuan-tuan boleh pergi rumah dia dirasa. Saya cukup rapat dengan dia, saya anggap dia sebagai bapa. Mufti ni kalau saya pergi ziarah dia, Mufti akan tanya di antara soalan, Ustaz dah dapat belum mengajar kat masjid Ustaz? Tak beri ke orang kampung Datuk? Hebat orang kampung Ustaz. Yang beri tauliah saya orang kampung tak lulus tauliah. Apa Mufti cakap? Saya ingat lagi tuan-tuan, Ustaz ni seperti pohon yang sedang berbuah, buah dapat ke orang.
Bukan saya nak ngajarkan masjid sekampung saya nak minta duit. Tuan, omak saya ke kampung, saya balik sekali, saya nak ngajar masjid tuan. Kita nak bawa kitab, bukan kita nak syukur-syukur. Orang kampung tak bagi, sampai bila sampai hari ni tak bagi. Hebat. 100 Malaysia kita pergi, kampung saya sendiri tak boleh ngajar. Nak cerita hebat? Maka apa yang dia pegang selamanya sekalian, itu dia anggap betul. Saya lawan bukan nak menyatakan dia salah, kita nak betulkan apa yang kita rasa salah. Yang dia tambah marah dekat saya tuan, pasal saya sendiri di kampung saya semua, masa saya nikahkan anak saya sekalian, saya tak ikut adat tu, dia lagi tambah marah. Keluarga yang depan semua ni lomba ini tak boleh pakai ni. Kata pilah apa punya kita bawa betul-betul. Maka dalam jahiliah ni yang Rasulullah yang disebut oleh ulama sebut sebab Rasulullah diutus kepada kita yang 6 perkara tadi tu, di antaranya menentang jahiliah. Rasulullah ni diutus untuk menentang jahiliah. Ajar kita macam mana nak menentang jahiliah. Menentang jahiliah ni bukan kita bawa kapak, bukan bawa parang, bukan bawa pisau. Dengan ilmu kita nak betulkan kejahilan dia. Masalah dia nak terima, dia tak nak terima. Dia tak nak terima. Itu sebab saya bosan membahas. Macam mana sibuk pun kita yang ada dalam surau ni malam ni tuan-tuan, macam mana sibuk pun majlis ilmu ni, tolong dulu. Yang boleh jadi rosak keliling kita ni kerana tak ada ilmu dan tak beramal. Bila tak ada ilmu, habis tuan-tuan. Saya bawa satu contoh. Ni yang paling baru. 2 bulan lebih tuan-tuan, 2 bulan lebih. Saya masuk tu demam sangat. Satu sekolah dia minta saya beri motivasi untuk pelajar yang nak ambil SPM. Dia buat tu dekat Sungai Tekala di Hulu Langat kat Semenyih. Dia booking saya tu lama dah. Dan kebetulan saya memang demam sangat. Suara pun masa tu serak-serak basah dan suara romantik. Tapi dah nak reda lah, nak saya demam 2 minggu. Maka tuan-tuan saya gagahkan pergi dengan kawan, pergi di Sungai Tekala Semenyih. Lebih kurang ada 70 orang pelajar yang bakal SPM. Bila saya sampai di situ, ada guru-guru dia. Guru-guru dia sambut, dia tengok hal keadaan saya. Dia kata, Ustaz nampak macam tak sihat. Saya kata memang saya tak sihat, saya demam, masih demam. Dah hampir 2 minggu saya demam. Saya kata, saya cuti. Jadi dia kata tak apalah Ustaz. Dia kata Ustaz buatlah mana yang mampu. Dia kata kami beri pada Ustaz masa 2 jam, daripada pukul 10 sampai pukul 12. Maka tuan-tuan, kita rasa apa yang dia amanahkan itu sangat berat dalam keadaan kita tak sihat. Tapi ke siapa yang kita minta tolong? Ke Allah yang kita minta tolong. Jadi kata guru-guru ni, dia minta sangat ke saya. Dia kata Ustaz tolong kacing hati anak-anak yang duduk depan Ustaz nanti. Tolong kacing. Saya kata lah mati ya Allah. Anak-anak yang duduk depan kita ni sebelum datang telik handphone ke tangan, dengan WhatsApp, dengan SMS, dengan seronok berkawan. Tempoh yang diberikan kita 2 jam untuk nak kacing hati, bukan cerita senang tuan-tuan. Satu benda yang sangat sukar. Tapi tak apalah, kita terima amanah. Maka tuan-tuan saya pimpin dengan sembahyang duha terlebih dulu. Dah sembahyang duha semua dah sikit lebih kurang, bawa zikir-zikir tertentu ni. Lalu saya bercakap kepada anak-anak yang lebih kurang 70 orang, 39 orang perempuan. Saya cakap lebih kurang tuan-tuan. Saya kata anak-anak sekalian, kamu tanamkan rasa syukur yang pertama sekali. Dalam keadaan kamu belajar ini penuh dengan kesenangan. Pergi ke sekolah dihantar, balik dijemput.
dengan duit belanja yang cukup, mak bapak masih ada. Dan dalam masa yang sama, mak bapak kamu menaruh penuh harapan kamu jadi manusia yang baik sebab bersekolah. Kamu nilai tak nilaian mak bapak? Lebih kurang saya cakap. Maka saya cakap lebih kurang sejam, saya mampu cakap lebih kurang sejam. Lalu saya kata ke anak-anak, macam ni anak-anak, kita duduk dalam hutan ni, beratapkan langit, berdindingkan hutan belantara, bertikakan tanah, Allah jadi saksi. Saya cakap pagi ni Ustaz nak saya cakap, dengan kertas yang ada pada kamu masing-masing, luahkan sesuatu yang terpendam, bongkarkan sesuatu yang terrahsia, nyatakan sesuatu yang kamu nak nyatakan yang tak terkeluar selama ni di kertas. Ikhlas, jadikan Allah jadi saksi kamu. Maka tuan-tuan sekalian, alhamdulillah semua buat. Sebelum kamu tulis bismillah, mengaku dengan nama Allah, apa yang kamu tulis ni benar. Kita bagi dia masa, tuan-tuan. Dia buat apa yang kita suruh, kertas tu kita kutip, duduk depan saya ni. Lalu kemudian sekalian saya bincang dengan guru-guru ni, dengan guru kaunselor dia ada, guru kaunseling dia ada, ustazah dia. Kita tengok ada pengakuan yang pelik-pelik ni, kita ketepikan. Maka tuan-tuan, saya nak kongsi sesuatu malam ni dengan tuan-tuan. Dan saya nak minta sesuatu, saya bukan nak minta duit. Saya tak minta duit, tapi saya nak minta secebis doa daripada tuan-tuan. Tolong malam. Itu saya nak minta. Dalam ramai-ramai tuan-tuan, pengakuan pelajar dengan menyebut nama Allah memang telus. Ada seorang budak namanya Suhaida binti Abdul Razak, tak silap saya, dah 2 bulan betul dia berlalu. Pengakuan dia dalam kertas saja, dia bukan telah, tetapi dia biasa berzina dengan 6 orang laki-laki. Bukan telah, biasa dan masih lagi berjalan. 17 tahun, tingkatan 5. Maka tuan-tuan, bila saya cakap dengan guru-guru tengok apa semua ni, saya pun panggil budak yang nama Suhaida datang duduk depan saya. Saya tanya dia, Ustaz nak panggil kamu apa? Panggil Su dia, Ustaz. Ustaz baca kamu punya kertas ni, Su. Ya. Kamu nak berbual dengan Ustaz face to face atau perlu guru kamu untuk dengan Ustaz saja, boleh tak? Okay. Saya halau guru-guru ni pergi. Bila duduk depan saya tentang beberapa soalan yang saya tanya dengan harapan duduk dalam hati. Yang pertama sekali saya tanya, suruh adik-adik berapa orang? 4 orang. Yang sulung siapa? Perempuan. Adik kakak kamu ni macam mana kehidupan dia? Macam saya juga, Ustaz. Pak Wo saya, Pak Wo kakak, Pak Wo kakak, Pak Wo saya. Ayah kerja apa? Ayah kerja engineer di salah sebuah kilang di Bandar Baru Bangi. Mak kerja apa? Mak kerja salah satu kementerian di Putrajaya. Kamu di rumah semayang ke tak? Mak ayah semayang ke tak? Tak pernah nampak mak ayah semayang, Ustaz. Saya tanya lagi, Su, boleh tak Ustaz nak jumpa dengan mak ayah kamu? Dia jawab terus, Ustaz. Dia kata, mak ayah saya tak berminat untuk nak berjumpa dengan orang macam Ustaz. Terus. Maka saya kata, bila kali terakhir kamu buat apa yang kamu tulis ni, Su? Bila kali terakhir? 3 hari lepas, Ustaz. Tuan-tuan, nak menangis hati. Duduk depan kita, sebaya anak kita lebih kurang. Inilah keluarga, tuan-tuan, yang mak bapa Allah ni tak wujud dalam keluarga dia. Keluarga macam mana suokeh, time cuti ayah bawa jalan. Ini kehidupan dunia yang tidak ada akhirat. Maka tuan-tuan sekalian, yang akhir sekali saya cakap apa pada susu,
Boleh tak kamu janji dengan ustaz ni, suruh janji dengan nama Allah, selepas kamu jumpa ustaz pada hari ini, kamu takkan ulang lagi apa yang kamu dah biasa buat. Saya tak berani janji ustaz. Saya tak berani janji. Cakap jujur. Lebih kurang 2 minggu lepas tuan, saya habis mengajar di Shah Alam. Saya teringat kat dia, saya WhatsApp dia. Saya selalu hantar WhatsApp dekat dia. Saya hantar gambar kubur, saya hantar macam-macam yang kita ambil dalam Facebook cedok ni, saya hantar. Dia ada respon, thank you ustaz, ada respon. 2 minggu lepas tak silap saya telefon dia. Habis saya ngajar di Shah Alam, saya telefon, saya kata, Ustaz, sihat? Sihat ustaz. Saya nak tanya kamu malam ni, Ustaz baru habis ngajar di majlis sekian-sekian ni. Selepas kamu jumpa ustaz hari tu, sehingga malam ni kamu ada ulang tak apa yang kamu buat? Saya tak ada buat lagi ustaz. Ya Allah tuan-tuan, punya seronok hati. Maka saya nak minta satu je tuan-tuan dan puan malam ni, saya nak minta satu je. Kita bangkit tengah-tengah malam kan tuan-tuan, secebis doa untuk anak ni, yang menunjukkan kita prihatin terhadap orang yang sesama Islam, untuk nak menyatakan sayang. Ya Allah ya Tuhan, jadikan anak ini Suhaida binti Abdul Razak anak yang solehah. Jadi tuan-tuan, apa itu nak tidur lah balik. Saya minta tu tuan-tuan malam ni. Saya bukan minta duit, saya minta doa kepada tuan-tuan untuk seorang anak. Itu yang saya minta. Ngori kita hal keadaan sekeliling kita, ngori tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok di dalam suatu hadis tuan-tuan, bagaimana sotihnya Nabi kita di padang mahsyar besok ni. Saya petik daripada satu hadis Nabi dan sekalian, dia tengok umat dia ditimbang di neraca Al-Mizan, lalu perbuatan jahat lebih berat daripada perbuatan baik. Sampai ke satu tahap Nabi buka serban Nabi tuan-tuan. Sampai ke satu tahap Nabi buka serban Nabi, nak letak di atas neraca Al-Mizan yang perbuatan jahat itu lebih berat daripada perbuatan baik. Lalu Jibril alaihissalam pegang tangan Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, biarkan umat kau dengan kejahatan dia. Nabi menangis di padang mahsyar sebab nak bantu kita ni. Nabi nangis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, biarkan Muhammad bersama umat dia. Betapa kasih Nabi dan buka serban ni nak bantu kita, yang mana amalan jahat lebih baik, lebih berat daripada amalan buruk. Buka serban nak bantu. Apa yang kita buat? Apa yang daripada Nabi kita? Sebab seposan dia tuan-tuan, yang kata majlis ilmu ni tolong duduk tuan-tuan untuk nak faham suatu perkara yang selama ni kita tak faham. Apa dia daripada Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, ini yang kita tanya. Kita bukan sekadar mengadakan sambutan cukup 12 Rabiul Awal tiap tahun kita berarak, kita menyambut. Macam pagi tadi saya di Johor tuan-tuan berarak. Bukan sekadar itu. Ramai berarak pagi tadi. Ini. Dan yang ketiga, Allah kata wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyah. Wajib aku sayang pada mana-mana orang yang dia suka hadiah, menghadiahkan kerana aku. Kita lupa kasih ke kawan kita, kita hadiahkan sesuatu, pilih kita ada. Dan yang keempat, Allah kata wa haqqat mahabbati lil mutawazilina fiyah. Wajib aku sayang pada mana-mana orang yang dia ziarah, menziarahi kerana aku. Kita ziarah sesama kita kan, untuk ukhuwah, untuk kita nak menyatakan dia saudara kita, kita saudara dia.
ambil boleh tentang kedaifan dia, tuan-tuan sekalian. Ini Islam, ini pimpinan Nabi SAW yang menjadi penyebab yang lemah ditolong, yang miskin dibantu, yang kaya membantu, sama-sama membantu. Maka hiduplah Islam dengan di bawah satu keluarga dengan seorang pemimpin yang namanya Muhammad SAW. Ini pemimpin kita terulu, ajaran dia perfect sampai kepada kita, tapi kita tak menyempurnakan apa yang disampaikan pada kita. Maka tuan-tuan, akhir saya nak bawa satu hadis yang Nabi SAW sebut, cukup sedap hadis ni. Kata Nabi, al-mu'min kan nakhlah ta'kulu tayyiban wa tada'u tayyiban wa isa waqa'an ala udin la taksirhu aw kama qala. Nabi kata orang mukmin dia ibarat lebah. Dia makan sesuatu yang baik dan dia akan hasilkan sesuatu yang baik. Maka kata Nabi, di mana pun dahan yang dia hinggap, dia tidak akan mematahkan dahan itu. Inilah orang mukmin. Kita makan sesuatu yang baik malam ni, akan keluar daripada kita ni suatu kebaikan. Dan di mana pun kita duduk, kita tak menyusahkan orang dan orang tak susah dengan sebab kita. Inilah mukmin sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu perkongsian ilmu kita sedikit malam ni dan sedikit pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Yang baik itu daripada Allah. Aku berqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.